I'm sorry for being a bad son. Father, stay with me. Don't leave me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Khairul Ikhwan bin Abdul Rahman dan saudara Azamuddin akan membincangkan soalan nombor 3, iaitu bincangkan perkembangan agama Kristian dalam sejarah awal Eropah dari abad ke-5 hingga abad ke-9. Pada mulanya, agama Kristian atau agama Nasara adalah agama samawi yang dibawa oleh Nabi Isa AS kepada Bani Israel. Isa datang untuk menyelamatkan mereka supaya kembali kepada Allah dan mematuhi ajaran samawi yang dibawanya. Walau bagaimanapun, dakwah Nabi Isa AS kepada Bani Israel ini kurang mendapat sambutan. Sebaliknya, ramai dari mereka termasuk pendeta-pendeta Yahudi melakukan penentangan. Mereka akhirnya berpakat untuk menangkap Nabi Isa AS untuk disalib yang dikuasai oleh Yahuza dan Iskariot. Allah menyerupakan Yahuza sama seperti Nabi Isa AS yang mengakibatkan dia ditangkap dan disalib oleh orang Yahudi. Perkembangan agama Kristian di dalam sejarah awal Eropah disebabkan Meraja Konstantin memeluk agama Kristian. Meraja Konstantin merupakan meraja yang pertama memeluk agama Kristian. Pada tahun 313 Masihi, beliau telah mengeluarkan titah perintah yang membenarkan kebebasan beragama. Tindakan ini telah menamatkan penindasan terhadap agama Kristian yang selama ini merupakan agama minoriti pada masa itu. Selepas beberapa tahun kemudian, agama Kristian menjadi agama majoriti masyarakat Eropah kerana agama ini mudah diterima oleh masyarakat. Konstantin telah berjaya menentang pesaingnya iaitu Maxentius dalam peperangan Milvia Bridge. Peperangan ini menjadi titik tolak kepada permulaan misi Konstantin untuk menguasai seluruh Eropah. Di bawah pemerintahan beliau, pentadbiran gereja semakin berkembang dan menggantikan sistem Empire Rome yang kini merosot. Di rata-rata tempat seperti Antioch, Asia Kecil, Syria, Jerusalem, Alexandria, Greek, Roman dan Konstantinopel telah ditubuhkan Patriarchates yang menjadi pusat pentadbiran tempatan dan pusat penyebaran agama. Terdapat juga pembantu padri iaitu diakon dalam pentadbiran untuk menjalankan tugas menjaga kebajikan penduduk dan menyebarkan agama Kristian. Peranan gereja dalam menjaga kebajikan rakyat, terutamanya mereka yang sakit dan miskin, telah menarik masyarakat Eropah untuk memeluk agama Kristian. Biara-biara yang telah didirikan telah menjadi salah satu cara mengembangkan agama Kristian. Biara-biara tersebut telah bertanggungjawab atas kebajikan penganut, terutamanya mereka yang sakit, miskin, anak yatim dan janda. Biara juga merupakan pusat pembelajaran di mana penganutnya mendalami ilmu agama Kristian. Institusi biara juga telah berjaya dalam menghasilkan banyak penganut Kristian yang mahir dalam agama dan dapat mengembangkan agama Kristian di Eropah. Seterusnya ialah peranan mubalik. Para mubalik ini melatih kanak-kanak sejak dari kecil lagi dalam doktrin agama dan apabila dewasa mereka dihantar ke luar negara. Antara mubalik ialah Hadrian, Boniface dan Theodore yang juga merupakan pengurus-pengurus gereja Katolik yang terkemuka. Mubalik seperti St. Augustine yang berasal dari faktori ini
telah dihantar oleh Pope Gregory the Great ke Anglo-Saxon bagi menyebarkan agama Kristian ke Canterbury, England. Kesan daripada penghantaran Mubalik St. Augustine pada 644 Masihi, seluruh kepulauan Britain telah menerima agama Kristian. St. Augustine juga telah berjaya menjelaskan segala persoalan mengenai takdir Tuhan, mengenai keruntuhan Empire Rom. Seterusnya, kita beralih kepada saudara Azamuddin untuk menjelaskan isi yang seterusnya. Baiklah. Agama Kristian bermula di Baitul Maqdis ataupun pada ketika itu lebih dikenal sebagai Judea yang merupakan salah satu pada wilayah jajahan taklukan Rom. Penyaliban Jesus dipercayai berlaku pada ketika era pemerintahan Maharaja Tiberius ataupun lebih kurang sekitar 30 Masihi. Pada awalnya, agama Kristian yang kita kenali pada hari ini tidak sama dengan agama Kristian pada ketika itu. Kerana pada ketika itu, agama Kristian tidak lebih daripada sekadar pecahan ataupun cabang kepada Judaism ataupun agama Yahudi. Untuk membezakan Kristian dan Judaism, Saul of Tarsus ataupun kini lebih dikenal sebagai Santo Paul telah memutuskan untuk menjadi penganut Kristian tidak perlu menganuti agama Yahudi. Maka Kristian menjadi satu entiti yang berbeza daripada Judaism. Santo Paul juga merupakan seorang warga negara Rom. Jadi dia bebas bergerak ke mana saja wilayah jajahan taklukan Rom untuk menyebarluaskan lagi ajaran yang dibawa oleh Jesus tersebut. Kita beralih pula kepada Rom. Rom pada ketika itu, seperti yang kita sedia maklum, mengamalkan kepercayaan pagan, iaitu kepercayaan menyembah dewa-dewi. Tidak seperti penganut Kristian yang berpegang teguh kepada konsep satu Tuhan. Masyarakat Rom juga mengamalkan konsep Pax Diorum, iaitu mereka cuba memasukkan dewa-dewi yang baru dijumpai ke dalam panteon mereka. Namun, masyarakat penganut Kristian tidak mahu mengintegrasikan Tuhan mereka ke dalam panteon masyarakat Rom tersebut. Maka masyarakat Rom beranggapan bahawa penganut Kristian telah mengganggu-gugat Pax Diorum mereka. Pada tahun 64 Masihi, setelah berlakunya kebakaran besar Rom, Maharaja Nero telah menyalahkan penganut Kristian kerana telah menyebabkan kebakaran tersebut. Maka penganut Kristian telah diseksa pada selepas itu dengan cara disalib, dibakar dan sebagainya. Penindasan terhadap penganut Kristian ini telah berlangsung selama ratusan tahun, sehinggalah seperti yang saudara Ikhwan katakan tadi, pada tahun 313 Maharaja Konstantin telah mengeluarkan titah Edict of Milan yang membenarkan ajaran Kristian diamalkan. Namun begitu, agama Kristian hanya menjadi agama rasmi Rom pada tahun 380 Masihi semasa pemerintahan Maharaja Theodosius yang pertama. Baiklah, terdapat pelbagai pertelingkahan pada peringkat awal perkembangan agama Kristian. Antara contoh pertelingkahan awal adalah mengenai konsep Trinity yang melibatkan Ayah, Anak dan Roh Kudus. Ada pihak yang mengatakan taraf ketiga-tiga ini adalah sama dan ada juga pihak yang mengatakan taraf ketiga-tiga ini adalah berbeza. Maka Maharaja Konstantin sendiri telah mengadakan satu persidangan di Nisia pada tahun 325 Masihi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terdapat juga pertelingkahan mengenai sifat-sifat Jesus di antara pihak Nestoria, Chalcedonia dan juga Monophysite. Tiada kata putus dapat dicapai oleh ketiga-tiga pegangan tersebut, maka berpisahlah mereka dengan Nestoria menjadi gereja timur, iaitu gereja Kristian di Parsi, India sehinggalah ke China, dan gereja Chalcedonia yang kita kenali sebagai ini berpecah kepada Katolik, Ortodoks, Protestan, Lutheran, Anglican. Dan kepercayaan Monophysite menjadi kepercayaan gereja Koptik Mesir, gereja Koptik Syria dan juga gereja Koptik Armenia. Setelah Maharaja Justinian berjaya menyatukan wilayah Rom Barat dengan Rom Timur pada abad ke-5 Masihi, baginda telah menggunakan konsep pentarki gereja, iaitu 5 buah gereja utama untuk menguruskan hal ehwal agama Kristian, iaitu gereja di Rom, gereja di Konstantin, gereja di Iskandaria, gereja di Baitul Maqdis dan juga di gereja di Antakya. Namun menjelang abad ke-7 Masihi, gereja di Iskandaria, Baitul Maqdis dan Antakya jatuh ke tangan Muslim. Maka konsep itu tidak lagi diguna pakai kerana hanya tinggal gereja di Rom dan gereja di Konstantin.
Pemisahan antara Rom Barat dan Rom Timur juga memainkan peranan yang penting kepada agama Kristian pada ketika itu kerana wilayah Rom Barat dikuasai oleh Patriark Rom ataupun Paus, Pope, manakala Rom Timur dikuasai oleh Patriark Konstantinopel. Terdapat pelbagai perbezaan antara Gereja Barat dan Gereja Timur kerana pada awalnya perbezaannya melibatkan budaya dan bahasa kerana bahasa dan budaya di Barat lebih memberat kepada Latin dan bahasa dan budaya di sebelah timur memberat kepada Yunani. Namun, lama kelamaan, akibat perpisahan yang cukup panjang, timbul pelbagai lagi perbezaan antara kedua-dua gereja tersebut seperti tarikh-tarikh kerajaan, bagaimana pemakaian sami-sami dan juga padri-padri, cara-cara sambutan dan sebagainya. Keadaan dikeruhkan lagi pada tahun 750 Masihi kerana pihak Gereja Barat di Rom telah mengeluarkan pemalsuan dokumen Donation of Constantine yang mengatakan bahawa Maharaja Konstantin memberikan wilayah Rom Barat untuk ditadbir oleh pihak gereja. Maka dengan pemalsuan dokumen tersebut, pihak Gereja Rom telah berjaya menguasai pentadbiran di wilayah Barat Rom. Berselang beberapa tahun kemudian, Donation of Pepin pula dikeluarkan oleh Raja Pepin yang mengabsahkan kedaulatan negeri papal ataupun papal state, iaitu wilayah yang ditadbir secara terus oleh pihak Paus ataupun Pope. Okey, pada tanggal 25 Disember tahun 800, Paus Leo ketiga telah menabalkan Charlemagne sebagai Holy Roman Emperor ataupun Maharaja Suci Rom sebagai simbolik menolak naungan daripada Maharani Irene di Konstantinopel. Walaupun gereja di Rom tidak lagi bernaung di bawah Konstantinopel, namun gereja di Rom dan juga gereja di Konstantinopel masih lagi merupakan satu gereja yang sama dengan anutan yang sama, belum lagi berpecah. Namun segalanya berubah pada tahun 1054 selepas berlakunya Great Schism, iaitu pemisahan antara gereja Barat dan juga gereja Timur. Gereja Barat di Rom, gereja Timur di Konstantinopel. Gereja di Barat menjadi pegangan agama Kristian Katolik, manakala gereja di Timur menjadi pegangan agama Kristian Ortodoks. Kesimpulannya, terdapat pelbagai perkara yang berlaku semasa di perkembangan awal agama Kristian di Eropah sehingga abad ke-9 seperti bagaimana agama Kristian itu bermula, perkembangan agama Kristian, penindasan terhadap orang Kristian, pertelingkahan awal dan sebagainya. Perkara-perkara ini telah menjadi asas kepada agama Kristian yang kita kenali pada hari ini, yang merupakan agama paling ramai penganut di dunia. Oleh itu, sekian, terima kasih.